الرحيم قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. Katakanlah, wahai Muhammad, wahai Tuhan yang mempunyai kuasa pemerintahan, Engkaulah yang memberi kuasa pemerintahan kepada sesiapa yang Engkau kehendaki, dan Engkaulah yang mencabut kuasa pemerintahan dari sesiapa yang Engkau kehendaki. Engkaulah juga yang memuliakan sesiapa yang Engkau kehendaki, dan Engkaulah yang menghina sesiapa yang Engkau kehendaki. Dalam kekuasaan Engkaulah sahaja adanya segala kebaikan. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu. Engkaulah, wahai Tuhan, yang memasukkan waktu malam ke dalam waktu siang, dan Engkaulah yang memasukkan waktu siang ke dalam waktu malam. Engkaulah juga yang mengeluarkan sesuatu yang hidup dari benda yang mati, dan Engkaulah yang mengeluarkan benda yang mati dari sesuatu yang hidup. Engkau jualah yang memberi rezeki kepada sesiapa yang Engkau kehendaki, dengan tiada hitungan hisabnya. Surah Ali Imran ayat 26 dan 27. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dha'if. Wa fi kullin khair. Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wala ta'jiz. Wa in asabaka shay'un fala taqul law anni fa'altu kadha kana kadha wa kadha. Walakin qul qaddara Allah wa ma sha'a Allah fa'al. Fa inna law taftahu 'amal asy-syaitan. Maksudnya, orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Pada setiap perkara ada kebaikan. Tekunlah kamu atas sesuatu yang bermanfaat bagimu. Mintalah pertolongan kepada Allah dan janganlah kamu berputus asa. Jika kamu ditimpa sesuatu bencana, janganlah berkata, kalaulah aku berbuat demikian, maka akan menjadi demikian dan demikian. Akan tetapi berkatalah, Allah telah mentakdirkan, dan barang yang dikehendaki oleh Allah, pastilah Allah akan lakukan. Kerana kata-kata lau, iaitu kalaulah, dapat menjadi pembuka perbuatan syaitan. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al-qulub قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك فوثق اللهم رابطاتها وأدم ودها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك. Ya Allah, Engkau mengetahui hati-hati ini telah berkumpul kerana kasihkan-Mu, bertemu dan patuh padamu.
bersatu memikul dakwamu. Hati-hati ini telah berjanji setia, mendaulat dan menyokong syariatmu. Maka eratkanlah akan ikatannya, kekalkan kemesraan hati ini. Tunjukkan ia jalan yang sebenar, limpahkan dengan cahaya Rabbanimu yang tak pernah padam, dan lapangkan dengan iman. Astaghfirullah Rabbal baraya, Astaghfirullah minal khataya, Astaghfirullah Rabbal baraya, Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa waffiq li amalan maqbulan wa hab li rizqan wasi'an wa tub alayya tawbatan nasuha wa tub alayya tawbatan nasuha. Astaghfirullah Rabbal baraya, Astaghfirullah minal khataya, Astaghfirullah Rabbal baraya, Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa waffiqni amalan maqbulan wa hab li rizqan wasi'an wa tub alayya tawbatan nasuha wa tub alayya tawbatan nasuha. Astaghfirullah Rabbal baraya, Astaghfirullah minal khataya, Astaghfirullah Rabbal baraya, Astaghfirullah minal khataya, Astaghfirullah Rabbal baraya, Astaghfirullah minal khataya, Astaghfirullah Rabbal baraya, Astaghfirullah minal khataya. Anda ingin sebarkan maklumat mengenai aktiviti atau program yang dikendalikan oleh pihak masjid, surau, organisasi, sekolah dan institusi pengajian tinggi, segmen Hibahan Komuniti kembali lagi bersiaran di Radio IKIM pada setiap Isnin hingga Jumaat pada pukul 8.15 pagi dan 12.15 tengah hari. Mudah sahaja, hantarkan terlebih dahulu hibahan yang ingin anda kongsikan ke laman sesawang www.ikim.my/hibahan. Selami ilmu untuk kehidupan kita seharian bersama Nur Hayati Paradi di Aspirasi 10 hingga 1. IKIM, Inspirasi Informa Islami.
Inspirasi Inforia Islami tentunya hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. 11.10 pagi, Yati masih lagi bersama dengan anda. Telah pun sama-sama kita ikuti sebentar tadi siaran ulangan untuk rancangan tarbiyah bersama dengan Ustazah Datuk Dr. Nur Hafizah Musa. Jom kita sama-sama doakan Ustazah cepat sembuh, cepat sihat, dapat sama-sama berkongsi ilmu dengan kita lagi insya-Allah pada minggu hadapan. Baiklah, untuk rakan pendengar, boleh terus saja dengarkan kami. Selepas ini kita ada rancangan tadabbur bersama dengan Ustaz Syahri Abdul Rahman. Ustaz Syahri hari ini akan kongsikan tadabbur surah Al-Kafirun. InsyaAllah untuk sama-sama kita ikuti perkongsiannya di FB IKIM FM, YouTube channel IKIM dan juga di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Kami bawakan secara langsung kepada sahabat pendengar. Jadinya kalau anda dengarkan tu, tekanlah butang share. Ataupun sekarang dah boleh pakar-pakar panggil kawan-kawan. Jom sama-sama dengarkan tadabbur. Moga-moga asbab daripada kita dengar itu kita lebih menghayati setiap bait-bait Al-Quran yang kita baca, insya-Allah. Untuk anda rakan mendengar, teruskan kesetiaan bersama dengan Yati. Kita bersama saat ini, kita ada Syamil Mashruhin dengan Kitabul Ghuyub. Sama-sama kita dengarkan. Tentunya hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. كتاب الغيوب قد لجأنا إليك يا شفاء القلوب الصلاة عليك أنت مجل الجلال في نظام الجمال كل هذا النوال فاض من راحتيك يا كتاب الغيوب قد لجأنا إليك يا شفاء القلوب الصلاة عليك أنت مجل الجلال في نظام الجمال كل هذا النوال فاض من راحتيك أنت روح الوجود كنز فضل وجود في مقام الشهود كل فضل لديك أنت طه الرسول تاج أهل القبول كل هم يزول باعتمادي عليك وعليك السلام يا رسول الأنام ما الشدى مستهام بالصلاة عليك يا كتاب الغيوب قد لجأنا إليك
wadah ilmu sepanjang hari. Berkongsi santapan sanubari. Pastinya hanya di IKIM, Inspirasi Emporia Islami. Sadaqallahul Azim. Alhamdulillah, waktu ini kita kembali bersiaran bersama dengan sahabat pendengar. Telah pun kita dengarkan sebentar tadi bacaan ayat suci Al-Quranul Karim daripada surah Al-Kafirun. Dan untuk kita saat ini kita bersama menerusi rancangan Tadabbur bersama dengan Ustaz Syahri Abdul Rahman. Dah pun bersedia di hujung talian. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh pada Puan Yati. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustaz kerana sudi sekali lagi bersama Sama-sama. dengan kami. Dan Alhamdulillah hari ini kita nak kupaskan pula tadabbur menerusi tadabbur surah Al-Kafirun. Ustaz, sedikit di awalan ini mukadimah untuk tajuk kita. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Kita bersama dengan surah Al-Kafirun, surah yang ke-109 di dalam Al-Quran. Saya yakin semua para penonton, para pendengar IKIM pada pagi 30 Syawal, Syawal yang terakhir pada hari ini, semua menghafal surah ini. Tetapi insya-Allah mari saya berkongsi kepada anda semua bagaimana surah ini boleh memberikan kita kekuatan, memberikan kita motivasi dan semangat untuk kekal istiqamah dengan Islam, agama yang Allah berikan kepada kita. Puan Yati dan seluruh yang menonton, surah Al-Kafirun ini bertemakan kepada mempertahankan prinsip kebenaran. Kerana surah ini diturunkan apabila adanya usaha daripada orang-orang kafir Makkah untuk kendurkan, untuk longgarkan semangat Nabi. Dengan cara apa? Mereka datang kepada Nabi SAW memberikan satu proposal, memberikan satu saranan, iaitulah kami boleh beragama dengan agama kamu, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami boleh untuk menyembah Allah yang esa dengan cara kamu, iaitulah tidak ada sebarang perantara-perantara. Tetapi apa kata satu tempoh kami follow agama kamu, dan ada pula tempoh kemudiannya kamu ikut pula cara kami. So di sini kita boleh katakan win-win. Jadi ini adalah sebab turunnya surah ini, iaitulah Allah declare, Allah Ta'ala didik Nabi, umumkan kepada Nabi SAW, ini bukan win-win, ini adalah kerosakan dalam beragama. Jangan sekali-kali cenderung kepada cara orang-orang jahiliyah dalam beragama, cara orang-orang kafir dalam beragama. Mereka ni beragama dengan khayalan mereka, dengan pelbagai cara salah mereka dalam memahami Tuhan. Kalau ditanya kepada orang kafir ini, mereka kata mereka menyembah Allah. Tetapi yang khayalnya di mana? Yang salahnya di mana? Yang tidak berpijak pada fakta dan akalnya di mana? Mereka beranggapan Tuhan yang sebenar terlalu sibuk. Lalu Tuhan yang lalu sibuk ini telah melantik sekutu-sekutu yang dijelmakan oleh orang-orang kafir ini dalam 360 berhala. Jadi bila nak semayang ni, kena letaklah berhala tu, baru kita dapat rasa Tuhan tu dekat. Tidak begitu cara beragama. Jadi apabila kita baca ayat ini, para ulama berpesan seperti seorang ahli tafsir, Dr. Ratib An-Nabusi rahimahullah, hafizahullah, kalaulah surah ini hanya menceritakan tentang orang kafir Quraisy, lalu mengapa jadi ayat Quran yang dibaca sampai hari kiamat? Jadi kita jangan anggap kafirun di sini hanya merujuk kepada orang kafir Quraisy. Sebab ia jadi ayat Quran
Jadi bila jadi ayat Quran, dia akan kekal sampai hari kiamat. Orang akan baca sampai hari kiamat. Lalu siapa kafirun kat sini? Kalau ia merujuk kepada kafir Quraisy, mereka dah mati. Mereka dah mati. Jadi ada lagi rupa-rupanya kaum seperti ini yang akan mendatangkan cabaran sebagaimana pernah dilakukan oleh orang-orang sebelum mereka pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya berkongsi kepada anda sekarang beberapa faedah daripada surah ini. Nombor 1, ya, kehebatan ilmu Allah. Kita ambil huruf K, ya. Kehebatan ilmu Allah. Ya, saya cuba akronim 7 juga ni, kafirun, untuk memudahkan anda hafal, anda ingat pengajaran-pengajarannya. Kalau sempat, alhamdulillah. K adalah kafirun. K ini adalah kehebatan ilmu Allah. Apa antara ilmu Allah? Allah tahu siapa akan mati dalam keadaan kafir. Siapa akan mati dalam keadaan kafir itu hak mutlak Allah Subhanahu wa taala. Kita tak tahu. Maka surah ini mengumumkan kepada Nabi akan ada orang yang kafirun. Surah ini namanya kafirun, iaitulah orang yang, ini terjemahannya betul ya. Kalau kita terjemahkan orang kafir, dia tak tepat. Kafirun ni dia isim fa'il, maknanya orang yang mantap kekufurannya sampai mati. Itu dia punya terjemahan dia. Mantap. Kafirun, orang yang, betul Puan Yati, mantap kekufurannya. Kita ni mantap iman insya-Allah. Amin. Tetapi ada orang kafir, kafirnya adalah kafir yang tahap mantap. Kekafirannya mantap sampai ke mati. Kafir itu jadi darah daging dia. Na'udzubillah. Kafara artinya menutup. Dia tidak mahu membuka mulutnya mengatakan ini dari Allah. Dia tutup lidahnya, tutup pintu hatinya daripada mengiktiraf. Ya, ini adalah tanda-tanda Allah itu esa. Sedangkan mereka sudah lihat depan mata mereka. Jadi poin saya adalah Allah Ta'ala menunjukkan dalam surah ini dia yang maha mengetahui siapa yang akan kafir. Dan memang ada pun kalangan pemimpin-pemimpin Makkah yang mati sebagai kafir. Tetapi Nabi SAW, ya, Nabi mengajar kita, Allah nak ajar kita, jangan mudah kafirkan orang. Sebab kita tak tahu orang yang kita panggil kafir itu nanti mereka mati sebagai Muslim. Tetapi Allah berhak untuk mengatakan ini kafir. Kerana Allah tahu masa depannya. Masa itu pun makhluk Allah. Jadi kita ni bila nak kafirkan, kita kafirkan sikap. Bukan kafirkan orangnya. Ya, takut kita cakap benda salah kerana orang itu nanti beriman. Akhirnya. Ya. Jadi ini nombor 1 kita belajar daripada surah yang dinamakan Al-Kafirun. Ia menunjukkan Allah maha mengetahui penduduk Makkah ketika surah ini diturunkan akan ada yang mantap kekufurannya. Yang kedua, ya, Puan Yati dan para penonton, pendengar sekalian, adalah huruf A. A ini menggambarkan aktiviti tawar-menawar, berkompromi, longgarkan sedikit tegasanmu supaya kami boleh terima apa yang kau nak sampaikan. Aktiviti tawar-menawar keagamaan ni benda yang akan berlaku sampai hari kiamat. Apa maksud tawar-menawar? Ya, ini bukan dalam bisnes. Ini maksudnya adalah seseorang itu, ya, yang nak bercakap tentang kebenaran, tiba-tiba datang musuh yang mencadangkan kalau kamu reserve tak cakap benda ni, kamu akan dapat komisen sekian. Kalau kamu tidak cakap benda ni, kamu akan dapat bayaran sekian. Dan kalau boleh kamu banyakkan bercakap tentang itu, tentang ini yang menurut skrip kami, orang-orang kafir. Jadi sekarang ni kita bercakap kebenaran ke atau kita bercakap sebagai lidah musuh kita? Na'udzubillah. Daripada menjadi orang yang Allah berikan agama, kefahaman agama, tetapi lidahnya lidah musuh kepada agama. Orang yang dipergunakan untuk, ya, orang yang dipergunakan oleh musuh untuk mengelirukan agama Islam. Makna beragama ni. Jadi Rasulullah SAW menerusi surah ini telah dididik dengan tegas. Jangan biarkan orang kafir mencorang Islam
Seperti contohnya, rupa-rupanya ada 1 tahun sembah Allah, and then lagi another 1 year boleh pula sujud pada berhala. Ini Islam Ada 1 tahun sembah Allah tak ada berhala, ada 1 tahun kena sujud pada berhala. Kerana ini pun proposal win-win daripada orang Quraisy. Lalu kita kata tidak sekali-kali. Kita tidak ada tawar-menawar dalam hal-hal prinsip dalam agama. Contoh solat ni 17 rakaat 5 kali fardu sehari ya. Tak boleh ke 3 je? Jadi bila 3 waktu sahaja. Jadi bila menyentuh fardu, contohnya tak payahlah puasa. Kita bekerja di syarikat yang mana syarikat itu mengharamkan kita puasa Ramadan. Bila dah melanggar prinsip agama, kita tidak boleh tawar-menawar. Kita tidak boleh berkompromi. Kerana ini benda prinsip dalam agama, rukun Islam. Yang ketiga adalah F. Ini artinya family. Family ni, musuh-musuh Islam, orang-orang kafir ni, mereka nak lemahkan pejuang Islam, antara caranya adalah dengan mereka menggunakan ahli keluarga kita. Na'udzubillah. Kita boleh lihat di Palestin bagaimana tentera Zionis, mereka cuba lemahkan iman orang-orang Palestin dengan menculik anak-anak remaja, kanak-kanak masuk ke dalam penjara. Perangai macam Firaun yang menyembelih bayi-bayi lelaki Bani Israel supaya lemah iman mereka. Jadi kita belajar daripada Al-Quran, Allah cerita pasal siapa? Anak Nabi Nuh. Anak Nabi Nuh tidak beriman. Isteri Nabi Lut tidak beriman. Isteri Nabi Nuh tidak beriman. Jadi dalam keluarga tu, family F tu, boleh ada lidah-lidah musuh. Semoga Allah sejahterakan keluarga kita daripada terkeliru, terpedaya dengan bahan bacaan yang ditulis oleh musuh-musuh. Bila isteri kita, suami kita terkeliru, kita betulkan. Tetapi kita doa banyak-banyak supaya orang dalam rumah kita tidak jadi penentang paling tegar kepada Islam yang nak kita sampaikan. Mereka lemahkan semangat kita. Dia kalau orang kafir ni datang kepada kita, kita tak lemah. Tetapi bila isteri sendiri, suami sendiri, anak-anak sendiri, ayah cukup-cukuplah tu berdakwahnya. Dia boleh lemahkan semangat kita tu. Itu F. Kemudian I, kita belajar daripada surah I istilah kafir. Istilah kafir ini sangat menggurunkan masyarakat. Sebab kita bila baca surah Al-Kafirun ni, dalam fikiran kita adalah Al-Kafirun ini orang yang menyembah berhala. Sedangkan Al-Kafirun dia lebih luas daripada menyembah berhala. Kerana kalau seseorang itu menyembah berhala, menyekutukan Allah, itu adalah al-musyrikun. Al-musyrikun itu istilahnya, terminologinya. Tetapi surah ini tidak bermula dengan Qul ya ayyuhal musyrikun. Tidak. Tetapi surah ini Allah mendatangkan istilah yang lebih universal dan lebih menggerunkan. Sebab kufur ni dia lebih luas daripada syirik. Musyrik artinya menyekutukan Allah dengan directly menyembah selain daripada Allah, depan-depan terang-terang. Tetapi kufur boleh berlaku dalam hati orang yang walaupun zahir lidahnya Muslim. Na'udzubillah. Seperti munafik. Lidah mereka Muslim, tetapi hati mereka kufur. Hari ini kita baca surah Al-Kahfi kan? Dan dalam surah Al-Kahfi ada cerita satu orang yang kaya raya masuk ke kebun. Dia ada 2 kebun. Dan dia selalu kata, ana aktaru minka malan wa a'azu nafara. Inilah rahsia kejayaan saya. Saya ada staf yang ramai. Dan saya ada harta yang banyak. Inilah punca saya jadi kaya sebab dia datang daripada usaha saya. Saya. Lalu lelaki ini ditegur oleh seorang mukmin. Sepatutnya bila masuk ke kebun, bila Allah bagi kekayaan, kau patut kata, Masya Allah, la quwwata illa billah. Tetapi lelaki dalam surah Al-Kahfi, Allah tak kata pun dia sembah berhala. Tetapi
Allah kata dia kufur. Akafarta billadhi khalaqak. Di sisi Allah dia kufur. Walaupun pada penampilan kita, dia tidak menyembah berhala. Jadi kita kena sangat berjaga-jaga dan kena sangat gurun. Rupa-rupanya kufur adalah istilah yang merujuk kepada orang yang mendustakan agama. Walaupun penampilannya sebagai orang Islam. Walaupun kita ini Muslim, tetapi hati kita boleh mengalami kekufuran. Kita tidak mengiktiraf ini pemberian daripada Allah. Kita tidak iktiraf ini pemberian daripada Allah. Jadi itu di sisi Allah kufur, na'udzubillah. Jadi surah ini bukan hanya untuk orang-orang kafir, tetapi surah ini memperingatkan kita tentang bahaya hati kita mengalami kekufuran, seperti dalam surah Al-Kahfi, cerita pemilik 2 kebun berkenaan. Okey. Kemudian R. R ni berarti pendengar kita seluruh yang mendengar, menonton, ya. Hampir 500 orang ni, Masya Allah, terkejut saya. Ya, tak pernah dapat 500 ni. Ya, di Facebook Ikim lah. Ya, Rahmat. R ni, R adalah, kalau kita baca surah Al-Kafirun ini, kita akan lihat ada perkataan kul. Kul ni maknanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan ini kami perintahkan untuk cakap, wahai orang-orang kafirun. Nabi diperintahkan untuk cakap. Ini menunjukkan hati Nabi, budi bicara Nabi, jiwa Nabi, sifat Nabi adalah Nabi tidak suka memanggil kaumnya dengan panggilan-panggilan seperti wahai kafir. Seorang Nabi penyantun sifatnya. Seorang Nabi rahmatan lil alamin. Seorang Nabi akan memanggil kaumnya wahai kaumku, ya qaumi. Seorang Nabi tidak akan memanggil kaumnya wahai kafir, judgment. Tetapi kerana ada kul, kerana Nabi diperintahkan oleh Allah, Nabi perlu melakukan 100%. Jadi di sini kita dapat belajar rahmatnya, sikap Nabi, ucapan Nabi sepanjang berdakwah. Nabi tak pernah memanggil kaumnya kafir, tidak pernah mengkafirkan sesiapa, melainkan kecuali apabila Allah kata, maka Nabi kata. Nabi berdiri di Kaabah, Nabi berdiri di Bukit Safa, lalu dengan berat hati, tetapi Nabi mematuhi perintah Allah. Ya ayyuhal kafirun, kul ya ayyuhal kafirun. Maknanya apa? Di sisi Allah, pengetahuan tentang kalangan kamu akan ada yang menentang tegar ajaranku sampai mati. Jadi Nabi menyebabkan kaum Quraisy terkejut. Ini Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tak pernah panggil kita kafir, tetapi hari ini dia memanggil kita kafir sebagai peringatan keras kepada orang yang sangat keras tentangannya kepada Nabi. Ya, jadi ini ya hikmah Allah memulakan surah ini, ya, bukan terus dengan ya ayyuhal kafirun, tetapi dengan adanya perkataan kul yang menunjukkan perintah. Kemudian you, ya, ini penting. Usah play safe dalam menyampaikan kebenaran. Apa maksud play safe? Ya, ini saya bagi contoh daripada ayat Al-Quran sendiri, di mana dalam Al-Quran ada beberapa ayat yang orang kafir suka dengar, tetapi ayat lain mereka tutup telinga. Nabi baca surah yang sama, tetapi dalam surah tu ada 2-3 ayat depa suka dengar. Diorang kata, ini menarik ini. Dan mereka siap kata, Muhammad sudah bersama dengan kita. Iaitulah surah An-Najm, tuan-puan sekalian. Dalam surah An-Najm ni penuh dengan cerita tentang Allah memerangi syirik. Tetapi bila sampai dekat 1-2 ayat, orang kafir ni seronok pula dengar. Dan mereka kata, kalaulah Muhammad SAW ini mengulang-ulang ayat berkenaan. Apakah ayat itu? Afara'aitumul Lata wal Uzza.
wa manata tsalitsatal ukhra. Yang bermaksud, apakah kalian tak tengok Lata dan Uzza, iaitulah berhala, dan Manat, ya, yang ketiga, ya. Jadi ayat ni kalau kita ambil di luar daripada konteks, dia bermaksud kau tengok tu Lata, Uzza dan Manat, 3 berhala. Diorang suka Nabi baca ayat ni, tetapi Nabi baca 2 ayat ni dalam konteks ada banyak lagi ayat-ayat yang menyuruh kita untuk tengok berhala-berhala itu dengan poin dia adalah tak bercakap, tak mendengar, tak melihat, tak boleh bertindak apa-apa. Tetapi depa ni, orang-orang kafir ini, mereka selektif. Mereka select yang seronok-seronok je. Dan mereka berkata, alangkah baik kalau Muhammad ulang ayat ini. Sedangkan ayat seterusnya dia orang tak nak dengar pun, iaitulah in hiya illa asma sammaitumuha. Ni semua nama-nama yang kamu ada-adakan dengan akal khayalan kamu sahaja. Sedangkan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah mendatangkan bukti pun untuk mengesahkan, iaitulah Lata, Uzza, Manat ini mendapat kebenaran untuk mewakili Allah. Tidak. Ayat tu dia tak nak dengar pula. Jadi pengajarannya, wahai Rasulullah, jangan hanya baca ayat yang diorang suka dengar. Bacakan keseluruhan ayat walaupun akan menyakitkan telinga mereka. Ya. Jadi orang play safe ini adalah orang yang hanya membacakan ayat-ayat Quran yang hanya menyedapkan telinga orang-orang tertentu. Tetapi bila ayat-ayat membabitkan, contoh ya, perkara-perkara haram seperti bakhil, contohnya ayat-ayat tentang bakhil. Lalu kerana kita bercakap dengan orang kaya tak suka kita bercakap pasal bakhil ni. Kita pun tak bercakap pasal bakhil. Sebab nak jaga periuk nasib kita dengan orang kaya. Na'udzubillah. Ini artinya sudah berkompromi. Sedangkan orang kaya itulah yang sangat memerlukan peringatan daripada ayat-ayat yang Allah sangat tegas dengan kebakhilan. Ya, kedekut. Ya, tidak mahu berikan sebahagian daripada hartanya kepada fakir miskin. Jadi usah play safe dalam menyampaikan ayat-ayat Al-Quran. Ya, Al-Quran sendiri menyebut, masuklah ke dalam Islam, wahai orang-orang beriman, keseluruhan. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffah. Masuklah dengan menyeluruh. Maksudnya apa? Sekali Al-Quran dibacakan, baca dengan keseluruhan. Jangan petik-petik daripada Quran benda kita suka je. Ya. Benda solat ni saya suka, yang tutup aurat ni saya tak suka. Ini tak nak. Kita kena ambil kesemuanya. Ya. Dan tidak memilih-milih. Begitulah juga orang yang berdakwah. Jangan memilih-milih, ya, melainkan kita menyampaikan, ya, apa yang Allah Ta'ala minta kita sampaikan. Walaupun bakal menyebabkan orang tu tak sedap nak dengar benda tu. Tak apalah. Ya, mungkin hari ni dia tak sedap dengar, nanti dia insaf, nanti dia tersentuh, nanti dia tersentap, nanti dia tersentak. Alhamdulillah. Ya. Dan kita dah sampai ke hujung dah, alhamdulillah. Sempat lagi puan-puan yang sempat Ustaz. Ada masa lagi, kejut juga 7 tak sempat tadi. Okey. And naratif ibadah. Bila kita sebut ibadah ni, seringkali naratif kita adalah dia adalah satu acara di tempat tertentu pada waktu tertentu. Itu naratifnya dalam pemikiran orang Islam. Apa yang sudah tergambar dalam fikirannya, bila sebut sahaja ibadah, ya, ibadah ini adalah solat, ya, di tempat tertentu pada waktu tertentu. Sedangkan Allah Ta'ala menjelaskan dalam surah Al-Kafirun ini, ya, ibadah itu adalah lakum dinukum waliyadin. Ada perkataan din. Sama juga segelintir kita memahami din sebagai agama. Sedangkan din itu bermaksud cara hidup. Berasal daripada perkataan dainun. Di mana kita berhutang. Kita berhutang, lalu kita kena buat apa pun jua untuk menjelaskan hutang berkenaan. Apa pun yang kita lakukan adalah mesti untuk menjelaskan hutang. Maka ia adalah cara hidup. Cara hidup, bukan sekadar agama dalam kefahaman yang sempit. Jadi, kalau kita faham, ya, konsep pengabdian,
kita tak akan sempitkan agama ini hanya dalam sudut-sudut tertentu. Kerja di IKIM, ibadah. Work from home, ibadah. Pergi ke kedai, beli sayur-sayuran, beli ikan, beli ayam untuk isteri masak di rumah, ibadah. Lalu ibadah ini adalah anda menjadi hamba. Bukan sekadar menyembah. Dalam surah Al-Kafirun, la a'budu ma ta'budun, wala antum a'abiduna ma a'bud. Ada perkataan abdun. Ia bermaksud saya tidak menyembah. Ini yang kebanyakan kita faham. Saya tidak sembah apa yang anda sembah. Iaitulah saya tidak sembah berhala. Sebagaimana kamu sembah berhala. Saya sembah Allah yang tidak kamu sembah Allah. Sedangkan abdud, dia bukan sekadar sembahan, worshipping. Ia adalah menjadi hamba. Dan kalau kita sembang, tak disembang pun. Kalau kita baca sikit pasal cerita hamba-hamba pada zaman Arab, Jahiliyah, ataupun pada zaman sebelum Quran turun, hamba ni 24 jam. Dia makan ke, dia minum ke, dia pergi cari kayu api ke, dia duduk dalam rumah ke, dia duduk di luar rumah ke, dia tidur ke, dia jaga ke, orang tetap akan kata dia adalah hamba. Dia tidak dimerdekakan, dia still hamba. 24 jam dia hamba. Melainkan dia dimerdekakan. Dia makan, dia minum, dia hamba. Macam itulah juga kita, bila kita kata kita iyyaka na'bud. Bila kita kata kita hamba kepada Allah, dia bukan sedang bermaksud aku sembah Allah pada waktu tertentu, pada masa tertentu. Tidak. Aku adalah hamba dia 24 jam. Aku menjadi hamba dia, pak turut dia. Aku menjadi orang yang mengikuti apa yang Allah suruh dalam segenap kehidupan aku. Itulah din. Itulah cara hidup. Jadi dia bukan sekadar solat, ia juga adalah bekerja. Dia juga adalah soal menjadi suami, menjadi isteri, menjadi anak, menjadi ayah, menjadi jiran, menjadi pemimpin. Semuanya berpandukan kepada apa Allah kata. Ini kan sifat hamba. Apa Allah kata, apa perintah Tuhan pada kita. Jadi itulah 7 faedah ataupun 7 pengajaran yang mudah-mudahan kita perolehi daripada surah Al-Kafirun. Masya Allah. Sempat Ustaz menghuraikan satu persatu surah Al-Kafirun, akronimnya 7. Alhamdulillah. Dan sampai ke hujung-hujung Ustaz pertemuan kita pada hari ini. Mungkin di hujung ni sedikit titipan daripada Ustaz sendirilah. Nasihat Ustaz untuk rakan pendengar kita mengambil ibrah, mengambil tadabbur daripada surah Al-Kafirun ini. Ustaz, silakan. Sebagai kesimpulan, apabila kita baca surah ini, apa yang sepatutnya berlaku adalah kita menjadi orang yang tegas. Kita menjadi orang yang tegas dengan prinsip, tetapi lunak dalam pendekatan. Kita jadi orang yang tegas dengan prinsip, tetapi lunak dengan pendekatan. Apa maksudnya? Nabi, bila turun surah ini, Nabi menyampaikan, Nabi bacakan kepada seluruh orang-orang Makkah tanpa berkompromi. Tidak ada kepentingan peribadi. Tidak ada periuk nasi yang mahu dijaga. Nabi bacakan surah ini walaupun orang terkejut dengan perkataan kafir daripada Nabi. Tetapi Nabi mesti tegas dengan apa Allah kata. Apa Allah kata ada sebab. Tetapi Nabi tidak meninggalkan Mekah lepas turun surah ini. Subhanallah. Nabi tidak meninggalkan Mekah. Nabi tidak meninggalkan Mad'u selepas surah ini diturunkan. Walaupun Allah mengumumkan kafir, orang Makkah ini sebahagian besar mereka kafir, tetapi Nabi tidak mentafsirkan surah ini sebagai meninggalkan Mekah sebab kafir belaka. Nabi mentafsirkan surah Al-Kafirun sebagai aku tak tahu siapa kafir. Allah je tahu siapa kafir. Jadi ini menunjukkan masih ada yang berpeluang untuk diselamatkan. Lalu aku akan stay Mekah untuk selamatkan mereka yang mahu memberikan perhatian kepada agama ini. So misi aku berterusan di bumi Makkah. Wallahu a'lam. Masya Allah, Masya Allah. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz untuk perkongsian pada hari ini, mengajar kita semua tentang
menjadi hamba walau apa jua keadaan, walau apa jua kita berada, di mana jua, dengan siapa pun kita, untuk terus tegas, teguh dan dalam kita layu, tunduk dan juga patuh pada Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih banyak Ustaz untuk perkongsian pada hari ini. Bertemu di minggu depan insya-Allah Ustaz. Assalamualaikum. InsyaAllah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dan untuk anda rakan pendengar, teruskan kesetiaan bersama kami tentunya hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا وسيع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا وسيع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم dan berdoa pada Allah yang memiliki purnama, terbelah hati baginda, dibuangkan kotorannya, dan yang sakit yang sembuh, yang berhajat pun telah makbul dengan berkat sentuhannya, dengan berkat doanya. Wah, susun ni
lah yang Ica bagi tahu Mak hari tu. Susu Wildan. Oh, susu Wildan ni. Mak memang dah biasa dengar susu Wildan. Tapi macam mana nak beli? Ni Mak hubungi je 019-965-3166, atau boleh je kontak dekat FB dan Insta Wildan Susu Kambing. Susu Wildan merupakan pemenang anugerah Super Health Brand. Stokis dan ejen diperlukan. Ayo sertai kempen Jom Menyumbang RM50 demi pembebasan Masjid Al-Aqsa dan Palestin. Hubungi kami 0389267019 dan layari Facebook Aman Palestin. Dengan roh, dengan darah, kami berkorban untukmu ya Aqsa. Filantropi Islam dan Wakaf Korporat di Malaysia adalah buku terbitan IKIM. Buku yang membicarakan tentang konsep kedermawanan, wakaf korporat dan jenis kedermawanan dalam Islam ini telah diterbitkan pada 2019. Buku yang banyak mengupas tentang konsep wakaf korporat ini sesuai bagi mereka yang sudah menceburi bidang ini seperti tokoh korporat, ahli-ahli akademik seperti pensyarah, pelajar-pelajar institusi dan kepada mereka yang berminat dalam menambah pengetahuan tentang wakaf korporat ini. Layari www.ikimniaga.my atau hubungi 03-6204-6389 atau 388 untuk mendapatkan buku ini segera. Orang-orang yang benar-benar soleh dan mukmin adalah orang yang beriman kuat di dalam hati, dalam waktu yang sama memiliki amal yang segunung, dan insya-Allah dengan redha Allah Subhanahu wa taala dia akan masuk ke dalam syurga dalam keadaan selamat, tenang dan bahagia. Dengarkan rancangan Imanuna bersama saya, Dr. Aiman Al-Akiti, di setiap hari Khamis jam 5.10 petang, hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Amalan menjaga kebersihan diri sebenarnya bukanlah sesuatu yang asing bagi umat Islam. Menjaga kebersihan diri terutamanya tangan dan juga kebersihan tempat sekeliling seperti rumah dan tempat kerja seharusnya tidak menjadi isu besar bagi umat Islam. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, diperingatkan bahawa apabila salah seorang daripada kamu bangun daripada tidur, janganlah dia mencelupkan tangannya ke dalam bekas air sebelum membasuhnya sebanyak 3 kali. Hal ini kerana dia tidak tahu di mana tangannya bermalam. Falsafah di sebalik seranan Nabi Muhammad SAW ini adalah supaya kita sentiasa memastikan tangan kita dalam keadaan bersih. Hal ini pastinya amat relevan dalam zaman pandemik COVID-19 ini yang menuntut kita sentiasa membasuh tangan sama ada dengan air dan sabun atau dengan bersanitasi tangan atau hand sanitizer. Insya-Allah, perbuatan membersihkan tangan dengan kerap ini akan membantu mengurangkan risiko penularan COVID-19. Nuraisa, Nuraisa, kosmetik mesra wuduk Nuraisa. Nuraisa, Nuraisa, kosmetik mesra wuduk Nuraisa. Nuraisa, 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 makeup mudah dibersihkan. Pilihan ramai wanita, kosmetik mesra wuduk Nuraisa. Pilihan ramai wanita, kosmetik mesra wuduk Nuraisa. Apa sah? Nuraisa. Bang, ni campur ni satu lagi. Berapa bang? Okey, kejap. Ni harga dia. Oh, murahnya bang. Package combo kembali lagi. Tempah sekarang sementara masih ada. Hubungi 012-686-9236 atau 017-345-2564. Tertakluk pada terma dan syarat. Tarikh tutup permohonan iklan adalah setiap 16 hari bulan pada setiap bulan. Jadikan rasa cinta Raihana, 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 amat makan nasional. Raihana, Raihana, rasa cinta sebenar. Raihana, Raihana, amat makan nasional. Raihana, Raihana, semestinya Raihana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saksi Member Harim. Jom dapatkan produk Raihana dengan ejen dan stokis berhampiran anda atau layari www.raihanamadu.com. Cetuskan rasa cinta Raihana di hatiku. Dengarkan ilmu-ilmu yang bermanfaat bersama Nur Hayati Paradi di Aspirasi 101. Inspirasi Inforia Islami. Jiwaku tergoncang, terus melayang, mengembara
dalam lamunan. Ku yakinkan kaulah teman kebahagiaan. Tuhan temukan aku penawar, terluka ditusuk duri cinta. Hanya dia, cuma dia yang kan mampu menyambutnya. Dan terus aku terus berdoa, terus berdoa, terus berdoa. Dengan kuasamu, mataku memandang sepenuh sayang. Dia tercinta. Dengan kuasamu, pasti ku diseru dan kan menyatu di ambang cinta. Bukan bibir ini berbicara, namun jiwa ini berbahasa. Dalam lamunan ku yakinkan kaulah teman kebahagiaan. Tuhan temukan aku penawar, terluka ditusuk duri cinta. Hanya dia, cuma dia yang kan mampu menyembuhnya. Dan terus